ramai daripada hamba Allah yang Allah suruh solat, dia solat, tetapi dia tak pernah tanya pada Allah, apa rasa patut ada dalam hatiku ini. Dia melakukan amal tetapi dia tidak pernah. Dalam surah Bayyinah kan Allah menyatakan bahawa wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan jelas, tidak kalian itu diperintah, wa ma umiru, melainkan, yakni kamu buatlah ibadah dengan cara yang macam ni, melainkan mengikhlaskan amalan kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka awal pagi yang bertenaga ini, marilah saya lihat dalam banyak kisah-kisah yang boleh kita kongsikan bersama. Saya suka untuk mengongsikan kisah tentang seorang lelaki yang kalau disebut kita semua kenal tentang dia, tetapi kita boleh belajar tentang ketenangan, kita belajar tentang keikhlasan, kita belajar tentang kuatnya ibadat yang dilakukan. Siapa? Beliau ialah seorang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saifun min suyufillahil maslul, pedang daripada pedang-pedang Allah yang terhunus di atas muka bumi. Siapa dia kalau bukan orang yang kalau saya sebut, tapi saya berjanji dengan tuan-tuan, tuan-tuan boleh dengar nama dia, tapi jangan ikut sebahagian perangai dia. Boleh dengar tapi jangan ikut hak ni. Beliau adalah Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid, semua orang kenal. Sebut Khalid Al-Walid, semua orang kenal. Tapi kalau boleh dengar nama, tapi jangan buat beberapa perkara. Kenapa? Sebab dikatakan Khalid tu kalau dia nak datang dalam majlis kuliah subuh kita pada pagi ni, kita duduk kat sini, dia berjalan, kita dah dengar dan kita tahu itu adalah Khalid. Kenapa? Sebab Khalid Al-Walid dikatakan bahawa tidak berjalan melainkan di pinggangnya ada 8 bilah pedang. Sebab tu jangan buat. Jangan balik ni tengok pergi pejabat pakai pedang, Masya Allah. Atau semayang Jumaat nanti ke Masya Allah kelung-kelang mari. Siapa mari tu Masya Allah. Oh, Mazhar Ramli rupanya. Kenapa Masya Allah? Sebab Khalid berjalan, tidak berjalan melainkan di pinggangnya ada 8 bilah pedang. Dan Khalid Al-Walid memakai serban dan dia menyucuk anak panah di sekitar serban dia. Jangan buat juga. Jangan buat. Mari Jumaat tengok ya, kejut imam duk baca khutbah tak jadi baca. Lepas tengok duk penuh anak panah. Semua yang saya hormati dan saya kasih silakan, tetapi Khalid yang kita nak kongsikan pada hari ini, Masya Allah, orang yang Rasulullah sebut dia adalah sebilah pedang daripada pedang-pedang Allah yang terhunus di atas muka bumi. Dan Sayyidina Khalid Al-Walid ini, Masya Allah, kalau kita tengok, oleh kerana hebat ketika hayatnya, Masya Allah, memimpin begitu banyak peperangan dan sentiasa mengharapkan untuk mati syahid, tetapi hakikatnya beliau tidak mendapat apa yang beliau hendak, kerana beliau mati di atas tempat pembaringannya. Dan elok juga kita ceritakan bahawa Khalid ini pada saat orang memandikan jenazahnya, ya, orang memandikan jenazahnya, saat dimandikan pada bahagian hadapan tubuhnya, orang yang memandi mendapati bahawa tidak ada 1 inci daripada kulitnya, melainkan di sana ada tetakan pedang, ada parut pedang, anak panah, tombak pada bahagian hadapan. Tidak ada 1 inci melainkan ada parut, tidak ada 1 inci melainkan parut. Tak comel mana orang penuh parut muka, ya? Jadi tak payahlah jual ku parut ke ku apa, dia tak beli, dia memang tak apa. Tetapi apabila orang memandikan dan memandikan bahagian belakang dia, apa yang orang dapati? Orang mendapati tidak ada walau 1 inci parut. Bahagian hadapan tidak ada 1 inci melainkan ada 1 parut. 1 inci 1 parut, 1 inci 1 parut. Tetapi di bahagian belakang beliau tidak ada walau 1 inci parut. Maksudnya apa? Apabila beliau pergi ke medan peperangan, dia sentiasa terus pergi ke hadapan dan tidak pernah berpaling walau sedikit.
Kerana itulah panah, tombak semua kena pada bahagian hadapannya, tetapi bersih di bahagian belakang dia. Oh, kalau kita baik terbalik ada penuh belakang, apa tidaknya lari. Ya, orang duk baling, panah lekat belakang, macam landak belakang. Itulah Sayyidina Khalid Al-Walid. Tetapi yang saya nak kongsikan bersama-sama, Masya Allah, manusia yang dididik oleh Rasulullah. Dididik oleh Rasulullah bukan hanya melakukan amal, tetapi mendatangkan dan menanyakan dalam hati keikhlasan dalam amal. Yang mana kita tahu bahawa apabila seseorang itu mengikhlaskan amalnya betul-betul pada Allah, pada saat itu dia berada pada puncak tenang. Sebab tak ramai orang, oh saya datang ni saya nak rasakan ketenangan. Sebab itu tak beza antara orang yang rajin solat dengan orang tak solat. Sedangkan sepatutnya orang tak solat cemburu pada orang solat. Masya Allah, orang solat tenangnya kalian, kami susahnya lah. Sepatutnya orang yang tidak berjamaah di masjid cemburu pada orang yang sering berjamaah di masjid. Sebab orang berjamaah di masjid, Allah campakkan tenang dalam hatinya. Karena itu Masya Allah, jom kita tanya pada diri kita pada hari ini berdasarkan kisah yang berlaku pada Sayyidina Khalid Al-Walid yang kita nak kongsikan. Dikatakan bahawa pada satu hari, lebih kurang macam ni waktunya, maka Khalid Al-Walid setelah mana menunaikan solat, dan mereka pada ketika itu bukan ada di Madinah Munawwarah, tetapi di medan tempur, di medan peperangan, yang mana penuh khemah-khemah tentera Islam. Dan saat pagi lagi telah bunyi rengekan kuda-kuda tentera Islam. Dan pada ketika itu sebentar lagi umat Islam terpaksa keluar untuk beratur, berada dalam saf dan barisan, kerana mempersiapkan diri mereka untuk berperang dengan musuh yang sedang menunggu di sebelah sana. Maka Khalid Al-Walid setelah solat subuh masuk dalam khemahnya, mempersiapkan dirinya, memakai baju rantai, baju besi yang biasa dipakai, mengikat pedang yang lekat pada pinggangnya, mengikat tali kulit kasutnya. Pada saat itu masuk ke dalam khemahnya seorang rasil, seorang utusan yang diutus daripada Madinah. Maka utusan tersebut memberi salam dan Khalid Al-Walid menyambutnya, kerana mengetahui inilah utusan yang baru sampai daripada Madinah, melalui perjalanan yang panjang untuk sampai ke medan itu. Maka pada ketika itu utusan ini memberitahu bahawa dia membawa utusan yang datang daripada khalifah. Maka dibuka scroll tersebut, maka dibacakan nama Allah, puji-pujian terhadap Allah dan selawat kepada Nabi. Maka kemudian berita yang pertama disampaikan dari Madinah. Yang pertama adalah dengan ini diberitahu bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah meninggal dunia. Yang pertama. Yang kedua, maka diganti oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Yang ketiga, tuan-tuan tolong dengar yang ketiga. Yang ketiga, maka dengan ini Khalid Al-Walid dipecat jawatan sebagai ketua turus tentera. Dan yang keempat, diganti oleh Abu Ubaidah Amir Ibnu Jarrah. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, pada saat itu Khalid Al-Walid meminta satu permohonan kepada Rasil. Apa dia minta? Diminta kalau boleh dibacakan scroll ini adalah selepas daripada peperangan ini. Dan oleh kerana itu permintaannya maka ditunaikan. Maka Khalid Al-Walid telah keluar pada ketika itu dan naik ke atas kudanya. Seperti biasa dia berpidato kepada barisan tenteranya. Dia kata, saya akan bertakbir sebanyak 3 kali. Pada takbir yang pertama, ketika barisan tentera Islam berada di atas kuda masing-masing yang berjalan di atas persediaan masing-masing, maka Khalid Al-Walid berkata, saya akan bertakbir dengan satu takbir yang mana apabila saya melaungkan takbir pada saat itu, andai ada di kalangan kalian yang takut dan pengecut dan rasa ingin pulang pada saat ini sebagai seorang pengecut. Pada takbir pada kali yang kedua, kata Khalid Al-Walid, maka hunuskan pedang kalian. Pada takbir yang ketiga,
gempur musuh, kerana di hadapan sana ada dua kemenangan. Yang pertama, kita akan bawa kalimah la ilaha illallah ke bumi yang belum menyebut kalimah la ilaha illallah. Ataupun kemenangan bila kita gugur sebagai syahid, roh kita akan terbang menghadap Allah dalam keadaan orang yang disayangi oleh Allah, dan syurga menunggu kalian. Maka diduduk di hadapan, dia bertakbir dengan takbir yang kuat pada waktu subuh, yang kelihatan pada ketika itu telah samar-samar kelihatan. Dia bertakbir dengan takbir Allahu Akbar, menunggu sebentar kalau ada orang nak pulang dan keluar daripada barisan itu. Maka dia bertakbir pada kali yang kedua, Allahu Akbar, dan tentera Islam mengeluarkan pedang daripada sarung-sarung mereka, dan saat dikeluarkan tersebut menggelegak bunyi padang pasir itu dengan bunyi pedang yang keluar daripada sarung-sarung pedang mereka. Dan pada kali yang ketiga dia bertakbir Allahu Akbar, seluruh tentera ketika itu memacu ke arah hadapan, menjumpai dan berhadapan dengan musuh. Diringkaskan kisah, berlakulah peperangan sehingga musuh berjaya ditewaskan. Apabila selesai, maka pada saat itu Khalid Al-Walid mengumpulkan semua tentera, dan Khalid duduk di atas satu tempat yang tinggi. Lantas Khalid Al-Walid memanggil utusan tadi. Maka pada saat itu dibacakan, yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibn Abi Qahafah, Osman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Fihir bin Fihir Al-Quraisy At-Taimi, telah meninggal dunia, telah wafat. Maka semua tentera Islam tertunduk pada ketika itu, membayangkan bahawa telah pulang seorang lagi daripada orang-orang yang disayangi oleh Allah. Diganti oleh Umar ibn al-Khattab ibn Naufal ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurtib ibn Razzah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir Al-Quraisy Al-Adawi. Dengar bunyi orang-orang tahu tentang kelebihan Sayyidina Umar di sisi Nabi, di sisi agama ini. Dengar bunyi mereka bertakbir dan berseronok. Dan yang ketiga adalah dengan ini bahawa Khalid Al-Walid dilucutkan jawatan, dan Khalid Al-Walid ketika itu turun daripada bukit tersebut, dan kemudian diganti oleh Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, dan mengangkat Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Pada saat itu semua yang saya kasih sekalian, pada saat itu orang ramai pada ketika itu bercakap sesama mereka. Tentera yang selama ini sentiasa mendengar alunan takbir daripada Khalid Al-Walid, ketika itu Masya Allah bertanya kepada Khalid dalam keadaan begitu gundah, wahai Khalid, bila kamu dengar berita ni? Bila kamu dengar berita? Dia kata, aku telah dengar tadi pada waktu pagi. Wahai Khalid, kami mendapati bahawa sesungguhnya engkau duduk di atas kudamu, menghunuskan pedangmu, dan kamu berpidato seperti biasa, dan kamu menggempur serta menghayun dan membunuh dan menyelesaikan peperangan ini tanpa kami lihat ada sesuatu yang kurang pun daripada apa yang kamu buat seperti kebiasaan. Semua yang saya kasih sekalian, di pagi yang sangat tenang ini, pada saat kita niat iktikaf dalam rumah Allah ini, pada saat kita buat sama apa yang dibuat oleh Khalid, kita semua sedang ibadah pada Allah, kita semua sedang melakukan ibadah pada Allah. Tetapi dengar apa kata Sayyidina Khalid Al-Walid. Kata Sayyidina Khalid Al-Walid, aku berperang bukan kerana Omar, tetapi aku berperang kerana Allah. Aku buat bukan kerana Omar, tetapi aku buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang saya kasih sekalian, nampak tak betapa orang yang bila dia buat sesuatu kerana Allah, bila kita buat sesuatu itu fokusnya betul-betul kerana Allah, tidak kerana lain, pada saat itu ketenangan yang saya bila bayang, kalau saya lah, saya rasa lah, Masya Allah, tentulah nak keluar kemah tak larat dah, duduk menggeliat dalam kemah kan. Tak apalah tentera Islam, pergilah hampa,
Saya ni bukan siapa-siapa, bak melukut di tepi gantang. Begitulah kononnya kan. Semua yang saya hormati, mungkin kita yang membaca sejarah ni, Masya Allah ya, Khalid ni biar betul. Tetapi saat Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah memimpin pada ketika itu, dan kemudian tentera Islam tidak dapat menakluki daerah yang seterusnya kerana tembok yang sangat tinggi dan tentera bersembunyi di sebalik tembok, sehingga Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah kata apa dia? Saya perlukan 6 orang, yang 6 lelaki tentera kena duduk di atas bahu, berdiri di atas bahu dan bahu untuk sampai berada di hujung tembok tersebut, dan orang yang ke-6 kena berlari daripada atas 6 bahu tersebut dan melompat ke bahagian sana dan kemudian masuk dalam tembok, buka gerbang daripada dalam. Saya perlukan orang ini, kata Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah. Apa maksudnya? Dia perlukan seseorang yang menyiapkan dirinya adalah untuk berlari, lompat masuk, seandainya musuh menadah tombak pada ketika itu, maka dia akan tertancap di atas tombak tersebut, atau dia diselesaikan nyawanya oleh orang-orang yang berada di sana. Apa yang dia kena buat adalah buka gerbang daripada dalam untuk tentera Islam menggempur masuk ke dalam. Setelah diceritakan plan yang begitu, maka Abu Ubaidah bertanya, siapa di kalangan kalian yang ingin jadi orang yang ke-6 tersebut? Semua yang saya kasih sekalian, siapakah yang mengangkat tangan untuk jadi orang yang ke-6? Khalid Al-Walid. Dialah orang yang berlari kemudiannya melompat ke sebelah sana dan membuka pintu gerbang. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kisah ini sangat besar, tetapi saya nak bawa kecil dalam diri setiap kita. Maknanya, Masya Allah, kita dalam hidup ini kita ibadah pada Allah. Seandainya saya sebutkan bahawa kita benar-benar buat dan lakukan kerana Allah, akan datang rasa tenang yang walau apa keadaan sekalipun, maka pada ketika itu yang ada hanya ketenangan dalam hati. Ketenangan inilah yang diimpikan oleh kita. Maka impikanlah ketenangan ini, rindukanlah ketenangan ini, dan mahukanlah ketenangan ini dalam saat kita melakukan ibadah. Saat kita pulang, isteri pulang ke rumah dan melakukan kerja, sebut dalam hati, aku buat kerana Allah. Suami yang keluar mencari rezeki, saya buat mencari rezeki kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar, maka akhirnya akan mendatangkan ketenangan.